Selamat sore ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Cememan Ping'an. Puji syukur pada Tuhan, hari ini kita boleh kembali adakan persekutuan doa, persekutuan komisi wanita di gereja kita. Sebentar kita akan berdoa, kita akan mendengarkan satu lagu, satu pujian, dan kemudian kita akan nanti membaca Alkitab, juga kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih, mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan sepanjang satu minggu lagi, sehingga pada hari ini kami boleh Tuhan izinkan kembali di dalam persekutuan komisi wanita. Berkatilah Tuhan waktu ini, baik melalui puji-pujian, melalui doa maupun melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan pelajari bersama. Kiranya nama Tuhan saja ditinggikan, dimuliakan. Hidup kami diberkati Tuhan, iman kami diteguhkan, mengikut Tuhan yang sejati, Allah pencipta langit bumi, Allah juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktu yang masih Kau berikan, kesempatan yang masih Kau berikan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya ibu-ibu, kita akan menyanyikan satu lagu ya. Tuhan telah menetapkan. Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih. 主内亲爱的姐妹们，午安！ Mari kita membuka Alkitab kita, 我们来打开我们的圣经， yaitu dari Mazmur 139 就是诗篇139篇 ayat 1 sampai ayat 13. 第1节到13节。 Saya membacakan satu ayat, nanti kemudian si Amoy akan membacakan juga, jadi tetap mengikuti sampai selesai di ayat 13. 我们在家里自己注意我们的圣经节， Doa kepada Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. 我坐下，我起来，你都晓得，你从远处知道我的意念。 Ayat 3,
Engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring, segala jalanku Kau maklumi. 耶和华啊，我石头上的话，你没有一句不知道的。 Dari belakang dan dari depan Engkau memagari aku. 这样的知识奇妙，是我不能吃的；至高是我不能及的。 Ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. 我若升到高天，天上你在哪里？我若下在阴间下榻，你也在哪里？ Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, 就是在那里，你的手臂引导我，你的右手也必扶持我。 jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, 黑暗也不能遮蔽我，使你不见；黑夜却如白昼发亮。黑暗和光明，在你看都是一样。 ayat 13 terakhir, sesungguhnya Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Baik, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah atribut-atribut Allah. 今天我们的讲题就是说到关于神的属性。 Alkitab menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. 圣经告诉我们，人类被创造是按照神的形象。 Artinya bahwa karakter-karakter moral yang ada pada Allah itu juga sebagian diizinkan untuk ada pada ciptaannya, terutama manusia. 就是神里面的道的品格，同样，因为他造我们，也赐给了我们。 Ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, juga seorang teolog dari Jerman, namanya Karl Barth. 有一个神学家，也是牧师，他的名字叫卡尔巴特。 Dia pernah ditanya satu kali, 曾经有人问他一个问题： Dr. Barth, selama Anda belajar teologi, hal apakah yang paling mendalam yang pernah Anda pelajari? 就是博士，巴博士，你学习了这么多的神学学问，什么是对你来说，你曾经学习的最深刻的？ Jawaban Dr. Barth adalah begini. 他这样回答： Dengan saya mengetahui bahwa Yesus mengasihi saya sebab Alkitab menyatakannya kepada saya. 他说我晓得耶稣爱我，因为圣经这样告诉我。 Kalau bahasa Mandarin kita bisa bilang apa namanya? 因为圣经告诉我，耶稣爱我，我知道。 就是那首歌，耶稣爱我，我知道。 耶稣爱我，我知道，因为有圣经告诉我。 就是我们唱过的那首歌。 耶稣爱我，我知道，因有圣经告诉我，欢小孩子主模样。我虽软弱，主刚强。Itu dia lagunya. Jadi lagu sekolah minggu ya. 这是我们很熟悉的主日学歌曲。 Benar apa yang dikatakan oleh Dr. Barth ini, benar sekali. 所以这个巴特博士说的非常对。 Dan apa yang dia katakan ini sebenarnya mengajarkan ketika kita belajar tentang Allah, kita hanya dapat mengenal Allah sejauh Allah menyatakan dirinya melalui Alkitab. 所以巴特这个博士说到，假如我们要学习关于神的话，我们只能认识他，就是从圣经里面怎么样告诉我们，我们才能够接着他自己表现他自己，我们才能够认识他。 Seperti tadi Dr. Barth, bagaimana dia bisa tahu Yesus mengasihi dia? 就好像巴特刚才说的，他怎么晓得耶稣爱他呢？ Ya, karena Alkitab memberitahukan hal itu. 就是因为圣经这样告诉我。 Tidak lama lagi kita akan merayakan
Jumat Agung dan juga merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. 不久之后，我们要纪念主的受难的，还有主的复活。 Bagaimana kita bisa tahu itu? 我们怎么晓得呢？ Ada Alkitab yang memberitahukan kepada kita. 有圣经告诉我们， Puji Tuhan, puji syukur. 感谢神，感谢 Ada 上帝。 Alkitab yang boleh menuntun kita, menolong kita untuk mengenal Allah yang menciptakan kita. 我们有圣经可以引领我们，让我们晓得创造我们的主宰，我们的神。 Masih ada satu orang hamba Tuhan yang terkenal dalam sejarah gereja, 在神的教会里面有一个非常出名的人物， yaitu John Calvin. 就是加文。 Dia menggunakan satu perumpamaan, satu contoh, ya, dia menggunakan satu analogi. Dia katakan bahwa Allah berbicara kepada manusia itu seperti menggunakan bahasa bayi, seperti seorang ibu bicara kepada anak bayinya. 加尔文告诉我们，神告诉他的子民，就是使用婴孩的话语，好像一位母亲怎么样向他的婴孩说话那样。 Allah sangat mengerti keadaan kita. 神非常晓得我们的状况， Allah sangat mengerti keterbatasan kita. 他晓得我们的极限，我们是有限的。 Allah menempatkan dirinya waktu dia berkomunikasi dengan kita ini manusia yang lebih rendah daripadanya. Maka Allah menggunakan bahasa bayi dalam tanda kutip, ya. 神把他自己放在一个位置上，跟我们有沟通的时候，他晓得我们比他的位格更低的，所以他就用我们称为婴孩的话语，好让我们能够更容易地认识他。 Apa tujuannya? 他的目的为什么呢？ Supaya kita dapat lebih mudah, lebih gampang mengenal Allah. 就是让我们更容易的、更直接的可以认识神。 Kita menyadari membaca Alkitab kadang-kadang mau memahaminya tidak mudah. 我们晓得读圣经的时候，常常会有我们不了解的部分。 Sedangkan ini aja sudah ditulis dengan bahasa yang kita ngerti loh, ya. 其实圣经所记载的这些词句，都是我们可以明白的。 Kalau ibu-ibu yang baca Mandarin, ya kan ngerti bahasa Mandarin, ya kan? 我们懂得中文的姐妹们，我们当然晓得中文圣经里面所说的。 Kita yang bahasa Indonesia kita mengerti, membacanya memakai bahasa Indonesia. 用印尼文圣经的，能够用印尼文来了解印尼文的圣经版。 Tapi kita mengakui tidak bisa sepenuhnya kita memahami rahasia-rahasia Alkitab. 但是我们要承认，我们不能够完全的明白圣经里面所记载这些非常奥秘的事。 Maksud saya, rahasia-rahasia, misteri dari Allah yang memberikan Alkitab ini. 就是神赐给我们的圣经里面有一些部分是神自己的奥秘，是我们不能明白的。 Ibu-ibu bisa bayangkan, bagaimana kalau Allah tidak menggunakan bahasa manusia untuk berkomunikasi dengan kita? 姐妹们，我们可以思想一下，假如神不是用人的话语来跟我们沟通的话， Apakah tidak menjadi jauh lebih sulit, bukan? 那不是会更加的困难吗？让我们认识神。 Hari ini kita belajar tentang atribut Allah, 今天我们要学习的就是神的属性， yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah sendiri. 就是神自己所有的品格、性格。 Sifat-sifat ini melekat pada diri Allah, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. 这些品格就是以我们的三位一体全能的神，就是圣父、圣子、圣灵。 Nah, ibu-ibu, atribut-atribut Allah ini ada dua, terbagi dua. 姐妹们，神的属性是分为两个部分。 Yang pertama adalah yang tidak dikomunikasikan atau tidak dibagikan kepada ciptaannya. 第一就是神的属性是他不分享给他所创造的，就是我们。 Apa itu? 那是什么呢？ Mari kita lihat pertama, Allah sendiri adalah Allah yang maha kuasa.
第一就是神是全能的神， Dia berkuasa di sorga, di bumi, dia berdaulat. 就是在天上，在世界，他是完全有权柄的。 Dia berdaulat untuk melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya sendiri. 他按照他的旨意来行所有一切他所要做的。 Sifat ini tidak ada pada kita manusia. 这样的性格在我们人是没有的。 Kita memang punya kekuatan. 我们是的，我们是有能力的。 Ya, kita mungkin punya kuasa. 我们可能有权柄。 Sebagai orang tua mungkin kita ada kuasa untuk mendidik anak-anak kita. 身为父母，我们有权利，我们有权柄来管教我们的孩子。 Sebagai presiden, dia punya kuasa untuk memimpin rakyatnya. 身为总统，他有权柄来治理管理他的 Sebagai 子民。 guru, Anda punya kuasa mengatur murid-muridmu. 身为老师，你也有权柄管理你的学生们。 Tapi kita ini tidak maha kuasa. 但是我们不是全能的， Bahkan malaikat pun tidak maha kuasa. 甚至天使也不是全能的， Setan iblis juga tidak maha kuasa. 魔鬼撒旦也不是全能的。 Hanya Allah yang maha kuasa. 记得只有神是全能的。 Yang kedua, 第二，他的属性， Allah itu maha hadir, artinya dia senantiasa ada di mana saja dan kapan saja. 意思说他是无所不在，无论在哪里，无论是什么空间，无论什么时间，他都可以在。 Ruangan dan waktu tidak bisa membatasi Allah. 时间与空间不能限制神， Kita ada di dalam keterbatasan. 我们是在有极限，就是有限制的。 Misalnya saya pada saat ini ada di tempat ini. 比如说，现在我在这个地方， Saya tidak bisa sekaligus pada saat yang sama ada di tempat yang lain, misalnya di ruangan yang lain atau di bangunan yang lain atau di kota yang lain. 但是在这个时刻，在这个地方，我不可能可以到另外一个空间、另外一个地区、另外一个城市，在同样的时间，就是在同样的这个时间里。 Bahkan iblis pun dia tidak maha hadir. 甚至魔鬼也不是无所不在。 Nah ini kita orang Kristen mesti tahu ya. Bukan iblis itu dia maha hadir, tidak. 我们要晓得，成为基督徒，我们要明白，魔鬼撒旦不是无所不在的。 Memang betul iblis punya banyak juga anak buahnya. 是的，撒旦有很多他的下属， Ada di mana-mana memang. 无论在哪里都有， Tetapi dia tidak maha hadir. 但是他不是无所不在。 Yang ketiga, 第三， Allah maha tahu. 神是全知的。 Kita manusia tahu, kita bisa punya pengetahuan. 我们人晓得，我们有知识。 Dari pengetahuan yang kita miliki, manusia bisa menciptakan macam-macam benda dan teknologi di dalam dunia ini. 借着我们使用我们的知识，我们可以创造在世界上很多的科技的可以用到的科技技术。 Dulu manusia sangat senang, bangga ketika bisa sampai ke bulan. 以前人非常的自豪，可以达到月亮。 Tapi sekarang ini di zaman kita, ibu-ibu, 但是姐妹们，在现在的世代， khususnya Badan Antariksa Amerika ya, NASA, 就是美国的 NASA， apa yang sedang mereka pikirkan dan rencanakan saat ini? 现在他们正在想做些什么呢？ Mereka saat ini mau membangun di bulan itu menjadi pangkalan supaya mereka bisa menuju ke planet Mars. 他们想在月亮建一个基地，以至于他们从月亮一直到 Mars 的那个星球那里。 Manusia memang sudah berhasil mengirim robot sampai ke planet Mars ini. 现在人可以用科技把这个 robot 机器人运到这个 Mars 的行星那里。 Robot yang dikirim ini ada rodanya,
Dia bisa jalan pakai energi cahaya matahari ya. Jadi mereka bikin luar biasa, dia bisa jalan dan dia bisa kirim foto ke bumi. 这些机器人是用太阳能成为他们的能量，他们可以从这个 Mars 星球里走，然后拍一些照片寄回地球。Sekarang ini manusia memikirkan bagaimana kita bisa sampai ke Mars, kalau perlu kita bisa tinggal di sana. 现在地球的人正在设法的想，怎么样可以到 Mars 的地球，可能可以在那里居住吗？ Ibu-ibu, manusia banyak pengetahuan, 姐妹们，人是很有知识的， tetapi hanya Allah yang Maha Tahu. 但是只有神是全知的。 Artinya Allah menyadari, mengerti, mengetahui segala sesuatu termasuk yang ada di dalam pikiran hati saudara dan saya. 就是神晓得、明白、晓得、知道所有的一切，甚至人心思意念他都晓得。 Kita lihat tadi Mazmur 139. 我们刚才读的经节诗篇139， Pemazmur itu mengatakan, aku berdiri, aku duduk, pikiranku, engkau tahu semua. 就是di ayat 1 dan 2 ya. 第二节，刚才我们念的， Baik aku berdiri, aku duduk, engkau tahu. 无论我坐下，我起来，你都晓得。 Dia katakan kalau aku lagi jalan, aku berbaring, engkau juga tahu. Engkau lihat. 我行路，我躺卧，你都细察，你都细看。 Bahkan dia bilang, sebelum aku bicara, sebelum aku ngomong, engkau tahu Tuhan, engkau sudah tahu apa yang akan ku omongkan. 甚至我石头还没说出话来，你都晓得我将要说什么。 Ini luar biasa. 这是非常特别的。 Kita manusia mana ada yang tahu? Ya. 我们人怎么可能会晓得？ Misalnya saya ketemu dengan Anda. 比如我碰到你的时候， Saya tidak bisa menebak saudara mau ngomong apa dan juga mungkin saudara tidak bisa tebak saya mau bicara apa. 你或者我都不能猜测到对方要说什么。 Kalaupun mungkin bisa, ya mungkin itu sekali-sekali ataupun ya entah dari sekian ratus ribu kali baru bisa betul satu kali. 有的时候碰巧会一次，我们晓得他要说什么，那也是几百次我们碰面以后， Tapi 只有一次。 kebanyakan kita tidak tahu bukan? 当然，我们大多数人是不晓得的， Tapi Allah, dia tahu persis. 但是神他确实的晓得。 Dia katakan, aku bisa pergi kemana untuk menjauhi Tuhan, menjauhi roh Tuhan, tidak bisa lari kemana. 就是这里告诉我们，我要往哪里去躲避你的灵呢？ Tak bisa dikatakan. 是不能的。 Jadi ini Allah yang Maha Tahu. 就是神全知， Allah tidak perlu belajar sesuatu untuk dia mengetahui sesuatu yang baru. 神不必学习，让他可以要晓得一些新的东西， Beda sama kita bukan? 跟我们是完全不相同的。 Kalau kita beli sesuatu barang atau alat yang baru, kita belum pernah pakai, wah kita mau baca dulu buku petunjuknya bagaimana. 当我们买一些物品的时候，日用品那是什么？我们是完全不能操纵它，不能，我们只要靠着那个说明书里，我们才晓得怎么使用它。 Artinya kita harus belajar dulu. 意思说，我们先要学习， Tidak sama dengan Allah ya. 与神是完全不相同的。 Allah dia juga mengetahui baik masa lalu, masa sekarang, bahkan juga masa depan dia tahu. 神是全知的，以往的、现在的、以后的，他都晓得。 Itu yang pertama. 那就是神的第一个属 Yaitu 性， atribut yang dia memang khusus hanya milik dia saja, tidak dibagikan. 就是神的属性。一方面的属性是他不分享于我们他所造的人的。 Yang kedua 第二， adalah yang dia komunikasikan atau yang dia izinkan itu untuk tercermin bisa ada pada kita. 第二就是神的属性是他允许，借着他向我们反映出来的。 Misalnya sifat Allah yang kudus itu. 比如说神圣洁的性格， Kita manusia juga ada kekudusan.
我们人同样也有这个圣洁， Walaupun kekudusan itu telah dirusak oleh dosa, 纵然这个圣洁已经被罪所破坏了， tapi kita manusia mengerti konsep kudus itu. 但是我们人晓得这个圣洁的概念是什么？ Kita juga memiliki sifat yang dimiliki oleh Allah, yaitu kasih, bukan? 我们同样也有神的属性，爱，我们同样也有爱。 Demikian juga kita manusia, kita mempunyai satu pengertian, satu pemahaman apa itu yang baik. 同样的，我们也晓得什么叫做善。 Nah, ini yang Allah izinkan ada pada kita. 这就是神的属性，这个属性是他允许让我们晓得的。 Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. 当我们的始祖亚当夏娃还没跌入在罪里的时候， Sangat indah sekali, sangat luar biasa sekali sifat-sifat yang ada pada mereka ini. 他们所拥有的品格是非常的良善，非常的美好的。 Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, 但是当他们跌入最终的时候， maka dosa itu telah merusak manusia, merusak relasinya dengan Allah. 所以罪就破坏了人，甚至破坏了人与神的关系。 Sehingga kadang-kadang manusia mengatakan ini yang kudus, padahal sebetulnya dari standar Allah itu tidak kudus. 所以这些人会说这是圣洁的，但是在神的标准，这不是圣洁。 Manusia berdosa, dia mengatakan, oh ya kami ini saling mengasihi. Tetapi standar Allah mengatakan, no, itu dosa. 有的时候人会说我们彼此相爱，但是在神的标准，这不是彼此相爱的爱。 Puluhan tahun yang lalu, 几十年前， ada satu ajaran sesat yang berkembang di negara barat dan juga sampai di Indonesia juga. 在西方有一个极端的教义，它扩展，也 Mereka 传到了印尼。 menyebut diri mereka sebagai anak-anak Allah, the children of God. 他们称自己是神的儿女， Dan mereka mengatakan kami hidup saling mengasihi. 他们说到我们是彼此相爱的，生活在一起。 Dan kami tidak perlu hidup dalam ikatan pernikahan. 我们不必被婚姻来束缚， Asal mereka saling menyenangi, menyukai, mereka boleh hidup bersama tanpa pernikahan. Dan itu artinya mereka hidup dalam kasih. 就是说我们不需要借着正确的、正规的婚姻来把我们合在一起。我们谁跟谁是合意的，就可以同居在一起。 Nah, ibu-ibu lihat bagaimana dosa itu sudah mempengaruhi manusia. 姐妹们，我们看到这样的罪，这些罪已经怎么样影响到我们人？ Bukan itu sebenarnya yang Allah maksudkan dengan kasih yang ada pada dirinya, yang dia mau ada pada kita manusia. 其实神所要的爱不是这种爱，他要我们给我们的爱，也不是我们自己所想象的这些爱。 Kita bersyukur 我们要感谢神， di dalam Tuhan Yesus Kristus gambar rupa Allah yang rusak itu dipulihkan. 就是已经败坏了的形象，神把它恢复起来。 Paulus mengatakan barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. 保罗告诉我们，无论是谁在主里面，他都是已经是新造的人 Yang 了， lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 就是旧的已去了，新的已经来了。 Puji Tuhan. 感谢神， Ibu-ibu, hari ini inilah topik yang bisa kita pelajari tentang Allah. 姐妹们，今天我们学习到的就是这些关于神的属性。 Bersyukur boleh mengenal Allah yang sejati. 我们感谢神，因为他让我们认识真正的神。 Ini karena pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing. 这就是圣灵在我们内心里面动工的， Sehingga kita merespon panggilan Injil 以 Tuhan 至 Yesus 于我们 Kristus. 可以回应主耶稣借着圣经的呼召， Kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. 我们可以接受相信主耶稣。 Mari kita terus setia hidup di dalam iman kepada Allah yang sejati, kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. 就是我们要以信心来信赖、仰望我们的主耶稣基督。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 愿神祝福他的话语。 Mari kita akan akhiri nanti dengan doa penutup. Ibu-ibu sekalian,
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 我们要做一个结束祷告，也恳求神祝福我们每一位姐妹们。 Ibu-ibu sekalian tetap setia kepada Tuhan. 姐妹们要持续的跟随神，忠心于 Yang 神。 bisa datang hari Minggu baktian jam 10, kami tetap menghimbau untuk bisa datang. 假如能够方便可以到教会的，我还是希望姐妹们能够自己到教会来。 Tetap menjaga kesehatan. 我们要持续照顾我们的身体， Jangan mundur iman kepada Tuhan Yesus. 对神的信心永远不要退缩。 Sampai bertemu minggu depan. 下个星期我们再会。 Mari kita akan akhiri dengan doa. Silakan ke Jamoy untuk pimpin, boleh berdoa. 我们来做一个结束祷告。亲爱的父阿爸上帝，感谢神你的保守和看顾，我们岁首到岁尾，我们从这样的岁数，神你还是给我们有智慧，有一个愿意明白你的真理的心。因为我们靠着我们自己，我们是什么都做不到，但是靠着神你加给我们的力量，就是圣灵的引领，让我们从不晓得慢慢的明白，甚至我们可以完全的信赖圣经里面所说的。其实很多我们读了就是这样白白的读了不明白，但是借着你的仆人们不断的让我们有更新、愿意明白的心，让我们逐渐的明白、知道、明确的了解神你是谁，你就是创造我们的主宰，喂养我们、保守我们直到今天，以至于我们最后还有永生盼望的那一位神。让我们走在世间的路途当中，很多的困难、很多的疾病、很多的拦阻，以至于不让这一些让我们对你的信心退缩了。主啊，感谢你，在我们走在这个岁数当中，非常的不容易，但是每一个脚步都在你的恩典当中，因为你告诉我们，你的恩典足够我们用。主啊，感谢你把以后的日子，每一天、每一时每刻，我们都仰望在你手里，因为除你以外，我们别无所托，别无所依靠。这样的把我们全然仰望交托，乃是奉靠主耶稣生命祈求的。Amen。Amen. 谢谢，再见。谢谢，再见。